Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه من يريد الله بخيرا يفقه في الدين صدق الله ورسوله. Kalau musannif berkata musannif pengarang kitab Munyatul Musalli Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Mudah-mudahan mendapat manfaat bagi kita dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Ke-11 yakni rukun solat yang ke-11 daripada 13 rukun, iaitu duduk bagi tasyahud. Akhir. Jadi yang dimasukkan duduk bagi tasyahud ni adalah tasyahud akhir. Tasyahud awal itu sunat arba'at saja. Kalau tertinggal tidak berdosa dan tidak membatalkan sembahyang. Kalau tasyahud awal. Tapi sunat arba'at, sunat ditampal dengan sujud sahwi. Manakala duduk bagi tasyahud akhir ini rukun. Macam mana cara duduk dia? Itu disebut cara duduknya ialah macam mana pun cara duduk, asalkan duduk. Asalkan duduk. Tapi yang sunatnya ialah duduk tawaruk, nama dia. Tawaruk. Tawaruk duduk maknanya yang sunat. Siapa buat dapat pahala lah. Siapa tak buat rugi, kurang pahala. Macam mana duduk tawaruk ni? Iaitu kita duduk di atas lantai, punggung kita dalam keadaan berada di atas lantai, kaki kiri kita duduk bersilang dengan kaki kanan, dalam keadaan kaki kanan ditegakkan di belakang pada jari-jari kaki kita yang kanan lah. Mana masukkan kaki kiri bersilang di bawah kaki kanan. Itu dikatakan tawaruk. Itu pun hukumnya sunat saja. Iaitu duduk bagi tasyahud akhir. Jadi ini termasuk rukun fi'li, rukun perbuatan. Tak macam rukun qauli, kita dah bahas dah panjang dengan syarat-syaratnya. Bagi salawat ke atas Nabi dan juga salam pertama. Maknanya duduk tu untuk tasyahud akhir, duduk untuk selawat atas Nabi dan juga duduk untuk salam pertama. Pada duduk tu saja ada tasyahud akhir, itu rukun. Ada salawat atas Nabi, itu pun rukun. Dan juga salam pertama, itu pun rukun. Itu dia. Maknanya dia terhimpun pada duduk bagi tasyahud akhir. Yang ke-12 daripada 13 rukun, iaitu memberi salam yang pertama. Jadi maknanya sini ialah memberi, jadi mengucapkan salam. Dan salam itu ialah salam yang pertama. Ini berarti salam yang pertama ni termasuk dalam rukun qauli. Bila termasuk dalam rukun qauli, maka semua syarat-syarat yang terpakai untuk rukun qauli yang kita dah bincang sebelum ni, maka terpakailah dua. Apa contohnya? Syarat sah dengar bacaan. Sebab dikatakan
bacaan, ucapan salam, maka kena dengarlah bacaan tu. Mana kena sebut dengan lidah lah. Kena sebut dengan lidah. Kemudian kena tertib. Assalamu alaikum, tak boleh alaikum assalam. Kena assalamu alaikum. Kemudian mualat, tak boleh assalamualaikum, relax. Lepas tu assalam, lepas tu relax, tu lama putus alaikum, tak boleh. Kemudian mestilah bacaannya pun bacaan yang sahihah. Assalamu. Jangan sebut salamu. Kalau baca salamu alaikum tak sah. Semayang dah cantik dah. Fatihahnya, rukun-rukun semua cantik. Sampai ujung, salamu alaikum tak sah. Salamu alaikum tidak sah. Kalau cara orang Melayu lagi tak sah lah. Assalamualaikum. Lagi tak sah. Assalamualaikum. Tak apa benda Assalamualaikum. Kan? Itu lagi tak sah. Ataupun orang Melayu juga, Assalamualaikum. Kan? Itu lagi tak sah. Sebab bila ujung tu dipanjangkan, style orang Melayu kan. Assalamualaikum. Maknanya ditambah waw itu. Ditambah huruf. Tak boleh lah. Dan kena dalam bahasa Arab. Dan juga meraihkan tasdid itu, makhraj dia, itu semua bacaan dia lah. Sebab dia rukun bacaan. Sekurang-kurangnya ucapan dia itu assalamu alaikum. Semoga kamu mendapat kesejahteraan. Assalam maknanya kesejahteraan, segala bentuk kesejahteraan alaikum atas kamu. Masa tu kita dah pandang ke kanan. Sunat memalingkan muka ke kanan. Sunat saja. Kalau dia tak buat pun, Assalamualaikum. Dia tak paling muka kanan. Hukum je sah. Cuma tak dapat pahala lah. Rugilah. Tak dapat pahala. Kita ni semayang nak kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Masa semayanglah kita ada ruang dan peluang yang besar untuk nak mengumpulkan pahala. Jadi buangkan sifat atau sikap, attitude. Sikap ala sunat je. Tak buat pun tak apa. Jadi bila kalau itu sikapnya, sunat je, tak buat pun tak apa, akhirnya kita akan jadi malas untuk buat benda sunat. Termasuk kita kiaskanlah yang lain pun. Baca Quran contohnya, sunat je. Tak baca pun tak apa. Tak apa orang Melayu itulah yang akhirnya jadi malas. Seolah-olah kita macam tak percaya ke akhirat ni besok kita perlukan pahala untuk selamatkan diri kita ke akhirat kan. Jadi buang sifat. Sebab yang sunat-sunat dalam semayang ni lah yang akan cover kekurangan-kekurangan kita. Contohnya kekurangan dalam khusyuk dan ikhlas. Dalam khusyuk dan ikhlas kita, maka yang boleh cover ialah yang sunat-sunat ni lah. Yang sunat-sunat dia boleh cover. Kita kan semayang kan susah nak khusyuk kan. Kadang-kadang rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua dah gelong dah, dah melelong ke tempat lain kan. Dah ingat game dah, ingat kerja rumah tak siap dah, ingat assignment dah, ingat tadi kahwin dah. Siap ingat tadi kahwin nak beli apa kan. Baju Melayu belum beli ni, kasut belum beli. Itu baru rakaat kedua, rakaat ketiga lain pula. Dah sampai hari nikah dah. Terbayang dah hari nikah kan. Rakaat keempat lagi dah sampai bulan madu dah, nak pergi mana ya. Itu kita orang awam. Jadi benda-benda yang menyebabkan kita tak khusyuk ni banyakkan dunia kita dah. Dia ada 4 perkara yang menyebabkan kita tak khusyuk dalam sembahyang. Pertama, manusia. Kita ingat macam-macam kan tentang manusia, cakap-cakap dia, appointment kita dengan dia, nak jumpa siapa, nak sembang dengan siapa, lepas ni nak WhatsApp siapa.
Itu yang sering mengganggu kita dalam sembahyang. Yang kedua yang sering ganggu dalam sembahyang, nafsu kita. Nafsu ni kehendak-kehendak kita, nak makan, nak minum, nak main, nak pergi kuliah, nak tengok student, nak macam-macam lah. Nak tengok teringat pejabat dunia kita. Dan nafsu kita, nak tu. Keinginan. Yang ketiga yang banyak mengganggu kita itulah dunia kita. Dunia kita ni termasuklah kerja kita kan. Sibuk dengan kerja. Kita apa nama tu? Habis pernah lupa dah. HCP lah kan. Ingat student kena COVID lah, ingat macam-macam kan. Kita doktor pula ingat pasien ada yang belum injek lagi. Lepas ni berapa orang lagi, 10 orang lagi nak injek. Semua ingat dalam sembahyang. Dunia kita. Dan yang ketiga, yang keempat yang paling banyak mengganggu kita dalam sembahyang ni ialah syaitan lah. Itu kerja dia pun. Itu yang kerja dia lah. Sebab tu lah, syaitan ni dia tak akan putus asa dengan kita. Cuma kita lah yang selalu lupakan syaitan. Jerat tak lupakan pelanduk. Pelanduk yang sering lupakan jerat. Baik, jadi dan yang sebaiknya, lafaz yang sebaiknya ialah Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup sampai situ. Tak payah tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah. Tak payah sampai wabarakatuh. Cukup pada warahmatullahi. Baik, 2 kali memberi salam. Yang pertama wajib rukun, yang kedua sunat. Yang kedua sunat. Sekali ke pihak kanan, berpalingkan muka kita sebelah kanan, dan sekali ke pihak kiri. Semasa memberi salam hendaklah berpaling ke kanan dan ke kiri sehingga kelihatan pipinya oleh orang yang duduk di belakangnya. Maknanya sekira-kira kita paling kanan tu, kalau orang belakang ada, dia boleh nampak pipi kita. Itu ukuran ulama berilah. Begitu juga dengan sebelah kiri. Dan disunatkan niat ketika memberi salam kepada orang yang dia berpaling kepada mereka. Termasuklah beri salam berimam dulu. Assalamualaikum, niat untuk imam. Kalau sembahyang jemaah lah, kalau sembahyang seorang tak payah imam. Dan berpaling kepada mereka yang terdiri daripada malaikat dan orang-orang mukmin. Maknanya kalau ada orang sebelah kanan, jadi makmum, untuk mereka lah. Niatkan untuk mereka. Sebab Assalamualaikum ni, Assalam tu doa. Doa kita untuk mereka. Yang terdiri daripada malaikat, untuk malaikat yang belah kanan kita. Tak tahulah apa malaikat yang ada kan. Mungkin termasuk malaikat raqib yang ada ke kanan kita. Sebab malaikat ni kita tak nampak. Tak nampak malaikat ni satu ujian. Padahal dia sentiasa memantau kita kan. Itulah orang beriman lah yang boleh yakin benda ni. Orang tak ada iman, dia tak peduli. Ada malaikat ke tak ada malaikat, dia tak peduli. Dan orang mukmin juga pada orang-orang mukmin dari kalangan manusia dan jin. Manusia dan jin. Orang beriman ni ada manusia, orang beriman ni ada juga jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin pun ada orang beriman. Jin pun ada orang soleh. Jin pun ada orang yang soleh. Jangan kita berpegang bahawa sebaik-baik jin tu ialah seburuk-buruk manusia. Itu bukan Quran, bukan hadis. Ada jin yang soleh. Bahkan alim pun ada. Jadi itu belah kanan. Dan juga disunatkan bila ke kiri, untuk orang kiri pula lah. Untuk yang kiri. Baik, disunatkan juga niat keluar dari sembahyang pada salam yang pertama. Niatnya itu hendaklah berserta dengan pada assalamu, jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Maknanya disunatkan niat keluar daripada sembahyang. Tapi ikut pandangan Nabi, untuk lebih selamat, supaya jangan keliru, jangan timbul was-was, niat tu ketika bila
Assalamualaikum. Masa kum tu kita niat. Takut kalau lah sebelum sebut tu sebelum sebut assalam tu belum sebut kita dah niat, mana kita dah keluar daripada sembahyang. Kalau keluar sembahyang habis lah. Dah niat keluar sembahyang. Jadi lebih baik untuk lebih selamat assalamualaikum ke niat keluar. Sebab apa? Kalau kita dah niat keluar selepas kum tu, maknanya kita dah habis dah sembahyang. Sembahyang dah settle. Yang dikatakan sembahyang ni secara istilah ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup muftatamatun dan ditutup dengan salam. Jadi bila salam habis je assalamualaikum, habis sembahyang. Selesai sembahyang. Jadi untuk elakkan was-was, lebih baik pada kum tu barulah kita niat keluar. Ditakdirkan masa tu dah niat keluar tu, kita terkentut. Terkentut maknanya tak sempat salam yang kedua. Maka maknanya kita selamat dah. Maknanya sembahyang kita tak terjejas dengan sebab terkentut. Tapi kalau kita beri salam assalamualaikum, maknanya kita tak niat keluar. Masa berpaling ke kiri tu kita masih lagi berada di dalam sembahyang. Kita masih berada dalam sembahyang sebab kita belum niat keluar. Maka takut-takut masa tu dah terkentut. Kita ni jenis suka tahan kentut kan. Dah tahu nak sembahyang, tahan kentut, tahan berak, tahan kencing kan. Maka dalam sembahyang tu berguling-guling lah dalam sembahyang, nak mempertahankan jangan keluar kan. Jadi masa ni biasa subuh lah. Kalau biasa subuh, bangun pagi, tak kejar waktu, subuh habis 7.20, bangun 7.15 kan. Jadi nak kejarkan subuh, tak sempat kencing, tak sempat berak, tak sempat kentut pun. Habis sembahyang, terus sembahyang, masa tu dah bertahan dengan terkemut-kemut orang kata kan. Akhirnya tak sempat salam yang kedua dah kentut. Maka habislah. Sebab itulah kan, sembahyang yang terbaik ialah di awal waktu. Usahakanlah. Usahakan setiap hari bangun pukul 5 contohnya. Apa jadi pun bangun pukul 5. Contohlah kan. Kuncilah jam ke, set lah alarm kat handset. Handset kan mahal guna kan. Letak handset bunyi yang paling tak sedap, yang paling kuat. Bunyi paling tak sedap, jangan bunyi paling syahdu. Kalau yang paling syahdu, itu sambung tidur nanti. Bunyi paling tak sedap sekali. Kemudian paling kuat. Barulah latih diri kita bangun pukul 5 supaya kita dapat senang hati nak berwuduk, nak buang air dan sebagainya, sempat sembahyang tahajud, sembahyang witir dan seumpamanya kan. Lepas tu pergi masjid untuk orang lelaki, orang perempuan bagus main kat rumah lah. Jadi tak terkejar-kejar dan kita dapat di awal waktu. Maka barulah kita ada feeling nak dapat khusyuk dalam sembahyang. Kalau terkejar-kejar ni memang tak akan dapat khusyuk. Baik, yang ke-13 iaitu rukun yang terakhir, tertib. Seperti apa yang disebut dalam kandungan sebelum ini, iaitu disertakan niat dengan takbiratul ihram dan disertakan kedua-dua itu dengan qiyam dan Fatihah. Manakala tasyahud, salawat dan salam disertakan dengan duduk tasyahud. Bagi yang lain daripada ini, maka tertibnya seperti yang tersebut di atas. Mana ikut turutan lah. Ikut turutan, itu nama tertib. Sebab itulah sebenarnya sembahyang ni, walaupun tertib ni sebenarnya memang ini ijma' ulama' lah. Atas kepahaman ulama' berdasarkan Quran dan Sunnah, kajian tertib ni dimasukkan sebagai rukun. Sebab supaya maknanya ibadat kita ni ikut ni lah, tertib lah. Ada orang kata ada tertibnya. Ada dia punya langkah-langkahnya, ada dia punya SOP dia. Ada SOP dia tertib. Sebab itulah sebenarnya sembahyang ni kalau kita benar-benar jaga, kita ni termasuk di kalangan yuhafizun yang menjaga sembahyang, maka kita akan jadi manusia yang tertib sebenarnya. Contohnya, pertama tadi jaga waktu sembahyang. Kemudian jaga rukun, jaga semua syarat-syarat sah. Jaga rukun-rukunnya. Maknanya ikut tertib. Jadi kita akan jadi orang tertib.
kita sendiri akan jadi orang yang tertib. Kita diaturkan oleh tertib dalam sembahyang itu sendiri. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Baik. Amalan-amalan sunat di dalam sembahyang. Tak cukup. Kalau rukun ni untuk kita sah sembahyang je. Maknanya dari segi fiqahnya sembahyang kita sah. Sembahyang kita sah. Tapi apakah cukup sekadar yang wajib-wajib? Apakah cukup sekadar yang rukun? Sedangkan yang banyaknya dalam sembahyang ni adalah yang sunat. Dan yang sunat-sunat ni adalah yang mencantikkan rupa sembahyang. Sebab kita nak persembahkan kan, sembahyang kita, ibadat kita ni kan lillah, nak persembahkan pada Allah. Maka persembahkanlah yang paling cantik. Kan? Persembahkanlah yang paling cantik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah peranan amalan-amalan yang sunat-sunat dalam sembahyang. Baik. Sunat ab'ad. Yang pertama ialah sunat ab'ad, iaitu sunat yang diberati. Sunat yang diberati. Maksudnya diberatkan, ditekankan untuk dilaksanakan. Dan kalau tak buat, maka sunat ditampal dengan sujud sahwi. Sama ada sengaja ataupun lupa. Sama ada sengaja ataupun lupa. Sunat ab'ad ialah sunat yang boleh ditampal dengan sujud sahwi. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Maknanya, kalau tak buat, maka kena tampal dengan sujud sahwi. Jadi, katakanlah tak buat. Dah lah tak buat sunat ab'ad. Lepas tu sujud sahwi pun terlupa juga. Jenis kita kan, jenis sembahyang memang cincai-cincai ni. Dah lah sembahyang tak khusyuk. Sunat ab'ad pun tak buat, terlupa. Terlupa baca kunut contohnya kan. Terlupa baca tahiyat awal contohnya. Kemudian nak sujud sahwi pun terlupa. Memang teruk sangatlah kitanya. Sah sembahyang. Tapi sah je dah. Dari sudut pahalanya takutlah terlalu kurang kan. Kurang sangat pahala. Sebab apa? Sebab kelalaian kita, tak khusyuk kita, tak ikhlas kita dan macam-macam. Jadi, kes sunat ab'ad yang ditinggal ni sama ada sengaja ataupun terlupa. Sengaja tinggal. Sengaja tinggal kunut. Sengaja tinggal tahiyat awal contohnya. Pun kena sujud sahwi. Kalau terlupa lagi lah. Perkataan sahwi itu maknanya lupa lah. Sahwi. Dalam ayat kursi kan ada la ta'khuzuhu sinatun wala, bukan itu sinatun. Bukan silap. Itu sinatun. Lupa ni maknanya sahun ni maknanya lupa. Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Jangan kita kata alah sembahyang sunat je, tak apa, tak payah akhir, tak payah awal. Itu salah. Pandangan yang salah sebenarnya. Dan ia sunat ab'ad ni terbagi kepada 8 perkara. Pertama, duduk bagi tasyahud awal. Duduk bagi tasyahud awal. Itu sunat ab'ad. Kalau tak buat, sah sembahyang. Pada rakaat kedua tu tak duduk untuk tasyahud awal. Sah sembahyang. Tapi kena tampal dengan sujud sahwi. Yang kedua, membaca tasyahud awal. Membaca tasyahud awal. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai ujung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu sampai situ tasyahud awal dihukumkan masuk dalam sunat ab'ad. Keempat, berdiri bagi membaca kunut. Maknanya, ini untuk sembahyang sunat menurut pandangan mazhab Syafi'i. Menurut pandangan mazhab Syafi'i. Adapun mazhab-mazhab lain yang tak baca kunut, itu ada pandangan mereka sendiri. Kita tak kata kita paling betul dan dia pun tak kata dia paling betul.
Masing-masing berpegang dengan pegangan masing-masing, apa yang dia belajar, apa yang dia kaji, maka kita beramal dengan ilmu kita sendiri. Baik, yang kelima ialah membaca kunut tu sendiri. Membaca kunut. Cuma membaca kunut ni untuk sunat abaat ni bagi orang yang sembahyang seorang lah. Adapun kalau sembahyang berjamaah, imam kena baca kunut dan kita makmum tak sunat baca kunut. Itu dia. Sebab itulah bila imam baca Allahumma hdina fi man hadait, kita tak baca kan. Kita tak baca. Kita aminkan je. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait kan. Ada imam sampai ujung dia baca kuat, kita pun amin amin. Sebab apa? Imam menanggung bacaan kita. Baik, yang keenam, selawat ke atas Nabi selepas kunut. Wassallallahu ala sayyidina wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang ujung. Itu selawat ke atas Nabi selepas kunut. Ini pun untuk orang yang sembahyang seorang lah. Sembahyang berjemaah, imam baca kan. Yang ketujuh, salawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut. Wassallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi. Wa ala alihi. Itu pun selawat atas alihi. Alihi maknanya atas keluarga Nabi. Itu pun sebenarnya sunnah abad. Sunnah abad. Dan yang ke-8, salawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Tasyahud akhir, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, tambah yang hujung wa ala ali Muhammad. Itu sunat abad. Tak dibaca, sah sembahyang. Namun kurang pahala. Kurang pahala. Tak comel lah. Bila kurang pahala ni rugilah kita. Rugi kita. Pahala ni ibarat macam manusia kat dunia ni kan. Hidup dia sanggup buat apa saja untuk duitnya. Menipu pun sanggup. Makan rasuah pun sanggup sebab nak duit. Menipu sanggup. Makan rasuah sanggup. Kalau cikgu hantarlah mana pun sanggup pergi. Ulu Tembeling, Sabah, Sarawak sanggup pergi. Sebab apa dah? Profession je kan. Maka begitulah kita dengan Allah Ta'ala akhirat ni, kita dah tak ada duit dah. Yang ada ialah pahala kita. Itulah modal kita besok ke akhirat. Sebab kita bangun dibangkitkan besok di akhirat dalam keadaan total loss. Tak ada apa yang kita ada. Kecuali pahala kita je. Itu pun pahala kita pun kita tak tahu macam mana kan. Banyak ke sikit tak tahu. Kita kat dunia ni, kita sembahyang bukan kita tahu berapa pahala kita. Kalaulah lepas sembahyang kita tahu berapa banyak pahala kita dapat, senang juga. Kita boleh bajet-bajet kan. Tapi kita tak tahu. Takut sembahyang kita langsung tak ada pahala. Daripada start Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, ingat lain dia, ingat dunia, ingat nafsu, ingat kerja, ingat macam-macam. Sampai tahu-tahu dah salam. Dah habis. Dah habis. Jadi maknanya tak adalah pahala. Bila tak ada pahala, besok ke akhirat, rasa dah banyak pahala, dah banyak sembahyang dah. Macam sembahyang dah buat, mungkin tak ada pahala. Itu yang menakutkan sebenarnya. Jadi, selagi kita ni masih hidup, sebenarnya kita masih kena rasa bimbang dengan diri kita. Sebab itulah, dalam sembahyang kita disuruh baca Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim kan. Sebab apa? Sebab kita masih bimbang. Walaupun kita ni dah duduk dalam usrah, dah ikut tamrin macam-macam tamrin kan. Tamrin ta'arif lah, tamrin takwin lah, tamrin tanfis lah, tamrin pimpinan lah, tamrin keras lah, tamrin lembut, semua. Tapi selagi kita masih hidup, kita kena ingat, selagi manusia hidup, Allah Ta'ala tetap menguji dia dan dia masih boleh qana lagi sebenarnya. Sebab bangkit ke akhirat besok dikira ketika kita mati. Bagaimana ketika mati itu? Kalau mati dalam keadaan husnul khatimah, adalah keselamatan di akhirat nanti. Tapi kalau mati dalam su'ul khatimah, wal'ayazubillah,
Tahun 1 hebat, kuat. Tamrin buat usrah kan. Tahun 2 kuat. Tahun 3, tahun 4 dah slow dah. Dah grad lagi slow. Dah kahwin lagi slow. Ibadat pun tak mana, amalan tak mana kan. Takut-takut nak mati besok lagi slow. Wal'ayazubillah. Sebab itulah kena minta ihdinas siratal mustaqim. Selagi hidup, selagi itulah kita kena minta. Minta Allah Ta'ala perteguhkan petunjuk kita ni. Perteguhkan petunjuk kita. Baik. Jika ditinggalkan mana-mana satu daripada yang tersebut itu, yang ini rukun sunat-sunat abad tadi, hendaklah ataupun sunat, hendaklah di sini ialah hukumnya sunat, ditampalkan dengan sujud sahwi. Ditampalkan dengan sujud sahwi. Sebenarnya sujud sahwi ini banyak lagi sebab-sebab yang menyebabkan disunatkan sujud sahwi. Banyak lagi. Bukan sekadar tinggal abad, ada lagi. Nanti sampai bahagiannya nanti kita akan jumpa perbahasan tentang sujud sahwi. Apa perkara yang menyebabkan kena sujud sahwi? Ada bukan sekadar sunat abad. Ada lagi. Banyak perkara yang kita tak tahu sebenarnya. Kerana itulah kita walaupun kita pandai, tapi jangan berasa kita pandai. Pandai itu okeylah. Tapi jangan berasa kita pandai. Sebab bila berasa kita pandai, kita tak nak belajar lagi. Itu yang bahaya. Memanglah baik itu disuruh jadi baik, tapi jangan berasa kita baik. Tapi kalau kita rasa kita baik, kita rasa diri kita dah cukup. Kita rasa diri dah cukup, itu yang kita akan melampaui batas. Wal'ayazubillah. Baik, jadi hendaklah yakni sunat ditampalkan dengan sujud sahwi, iaitu dengan 2 kali sujud di akhir sembahyang. Lepas tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad, kemudian selawat atas keluarga Nabi wa ala ali Muhammad. Sebelum salam maka sujud 2 kali. Sujud pertama, bangun balik, duduk seperti duduk antara 2 sujud. Sujud kali kedua, bangun, barulah salam. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Iaitu sesudah membaca salawat dan doa tasyahud dan sebelum memberi salam. Itu tempatnya sujud sahwi. Katakanlah sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terlupa dah sujud sahwi. Jadi kalau belum jauh, sekiranya masa assalamualaikum kedua tu teringat tu tak sujud sahwi, maka boleh sujud lagi. Boleh sujud lagi. Dan kemudian salam semula. Salam semula. Jangan tak salam pula. Sebab bila kita terlupa, masa dah salam kedua, kita terlupa. Tapi kita ingat semula dalam masa yang pendek. Jadi kita sujud balik, maka kita masih berada dalam sembahyang. Jadi bila dah selesai sujud sahwi itu, yang kedua, salam sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kalau musannif rahimahullahu ta'ala, sunat hay'ah amat banyak. Jadi itu bahagian kedua sunat, iaitu sunat hay'ah. Wallahu a'lam bissawab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin. Sampai mana dah? Sampai ni, Bi. Maka hendaklah bersungguh untuk memelihara perut daripada haram dan syubhat. Okey. Maka hendaklah. Maka ni maknanya ada hubungan dengan cerita sebelum ni. Apa cerita sebelum ni? Bermula mensyukurkan nikmat perut itu memelihara daripada makanan yang haram, yang subhat, dan memelihara daripada bersangatan kenyang. Itu cerita sebelum ni. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang subhat. Maknanya makanan yang haram, minuman yang haram, dan juga makanan yang syubhat dan minuman yang syubhat. Kerana 3 perkara. Apa sebab kena jaga perut daripada benda yang haram?
Apa sebab kena jaga daripada perut daripada minuman yang haram ataupun yang syubhat? Sebabnya kerana 3 perkara. Maka kena perhatikan apa sebabnya. Pertama, kerana takut daripada sisaan api neraka. Jadi takut pada Allah lah. Takut sisaan neraka ni sebab Allah Ta'ala yang menjanjikan neraka. Menjanjikan neraka bagi orang yang engkar perintah Allah Ta'ala dan melakukan larangan-larangan Allah. Bukan api tu saja nak bakar kita. Tapi kita takutkan Allah. Kita takut pada Allah. Kemurkaan Allah. Kerana kemurkaan Allah membawa kepada neraka. Wal'iyazbillah. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya, bahawasanya sekalian mereka, yakni orang-orang yang makan mereka itu, harta anak yatim kerana zalim. Maknanya makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Jadi poinnya ialah pada makan benda haram. Makan benda haram. Maknanya bila makan harta anak yatim secara zalim, itu benda haram. Makan harta. Maknanya gunakan harta anak yatim, duit dia ke, harta dia ke, untuk kita gunakan ataupun untuk kita makan, minum, masuk perut. Itu Allah Ta'ala sebut satu. Tapi dikiaskan juga pada semua yang lain. Yang ini benda-benda yang haram. Yang haram. Maka, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Hanya sahaja makan mereka itu dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Maknanya yang mereka makan tu, benda haram yang mereka makan tu, ataupun yang mereka guna masuk dalam perut tu, itu jadi sebab kepada api kena bakar, kena api neraka masuk. Wal'iyazbillah. Memanglah kat dunia nampak kita guna duit haram, makan benda haram, nampaklah makan sedap-sedap kan. Makan KFC lah, McDonald lah, makan apa yang mahal-mahal kan, king crab lah. Harga ribu-ribu kan. Nampak sedap lah. Tapi sebenarnya itulah yang menjadi sebab besok perut itulah yang menjadi sebab ke akhirat kena bakar dengan api neraka. Wal'iyazbillah. Sebab itulah manusia ni patutnya kat dunia ni kena beringat lagi. Selagi kita hidup kat dunia ni, sebenarnya kita ni masih diberikan ruang dan peluang untuk Allah, oleh Allah Ta'ala untuk kita bertaubat. Setiap pagi bila kita bangun celik mata tu, sebenarnya kita ni bila celik mata tu sebenarnya Allah Ta'ala beri peringatan pada kita. Maknanya dia beri kita ruang dan peluang. Allah Ta'ala panjangkan umur kita pada hari itu untuk kita boleh bertaubat pada Allah Ta'ala, boleh baiki amalan, boleh tambah pahala dan sebagainya. Sebab bila kita bangun tidur, berarti kita bangun daripada mati. Bila pula kita mati? Masa tidur lah. Tidur tu sebahagian daripada mati. An-naumu akhul mauti, kata Nabi. Tidur tu separuh daripada mati. Tidur tu saudara kepada mati. Sebab itulah di akhirat nanti, orang dah tak tidur dah. Ahli neraka ke, ahli syurga dah tak tidur dah. Ahli syurga tak tidur sebab nak sibuk menikmati kenikmatan syurga. Ahli neraka tak boleh tidur sebab apa? Teruk diazab di dalam neraka. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan akan bawa satu akan dibawa satu kibas yang menjadi simbol kepada kematian, kemudian kibas tu disembelih. Maknanya dah tak ada mati dah. Mati dah tak ada.
Bila mati tak ada, tidur pun tak ada. Sebab tidur ni saudara mati. Sebab itulah ahli syurga, la yanam ahlul jannah. Orang ahli syurga dalam hadis menyebut dah, orang syurga dah tak tidur dah. Sebab apa? Fi syughulin fakihun. Mereka syughul. Mereka sibuk menikmati kelazatan syurga. Manakala ahli neraka, dia akan sibuk kena azab sehingga mereka minta mati. Sakit sangat, dah tak tahan dengan apa? Azab neraka ni, minta mati. Tapi mati dah tak ada. Sebab itulah kalau nak bertaubat, nak insaf, nak sedarkan diri kat dunia lah. Selagi belum nyawa ke kerongkong, ke tenggorok, maka boleh bertaubat lagi. Boleh bertaubat. Walaupun dah taubat, buat lagi. Taubat dah ni, tak nak buat. Betul, buat lagi. Jumpa geng lama, buat lagi. Lepas tu taubat aku tak nak buat lagi dah. Tiba-tiba geng lama, WhatsApp, jom tercebur lagi. Lepas tu taubat lagi. Tak apa. Bukan tak apa. Mungkin istilah tak apa, tak kena lah. Maknanya walaupun dah bertaubat, walaupun dah taubat, buat lagi, taubat lagi, buat lagi. Teruskan. Jangan kecewa dengan taubat. Sebab rahmat Allah Ta'ala ni maha luas tak dibandingkan dengan dosa yang kita ada. Dan bukanlah bermakna itu menyebabkan kita rasa kita boleh bercita-cita nak buat dosa. Itu salah pula. Maknanya Allah Ta'ala ni terima taubat kita, kemudian terjerumus balik, terjerumus balik. Itu nak tunjukkan besarnya rahmat Allah. Bukan bermakna kita ni diizinkan untuk buat dosa. Itu salah. Itu bahaya tu. Kita rasa, dengar kuliah Habib ni, ada can ni. Boleh buat dosa ni. Benda-benda lama dulu kita buat kan. Jumpa geng lama kita pun buat. Sebab dalam hati kata ni lepas buat ni boleh tobat. Takut tengah buat tu mati pula. Tengah-tengah buat tu mati. Masa tak buat tak mati. Masa ikut usrah, ikut kuliah, ikut buat tengah semayang jemaah tak mati pula. Masa buat dosa tu pula mati. Itulah kita teruk. Berat kita akan dikira masa itu, masa mati tu. Bukan dikira masa kita ikut usrah tu, berat. Kita dikira besok, bangkit besok kat padang mahsyar, ikut masa mati tu. Ataupun dah dengar kuliah ni rasa, ni ada can buat balik ni kan. Berniat nak pergi dah. Dah on the way dah nak pergi tempat maksiat. Mati pula accident, kena langgar. Kau tak kena langgar pun, kau tak kena langgar, dia langgar pula. Wal'iyazbillah. Jadi jangan bercita-cita buat dosa. Apa yang habis sebut tadi, bertaubat, terjerumus, bertaubat, terjerumus, itu nak tunjukkan besarnya rahmat Allah. Sebab itulah orang yang bertaubat mestilah seorang yang cekal, seorang yang kuat keazaman dia untuk berubah. Itu orang bertaubat. Sebab jangan sangka bila kita kata dah taubat, maka dah settle. Belum tentu. Bila kita sebut kita dah bertaubat, masa itulah seluruh tentera syaitan iblis ni akan dikerahkan untuk belai kita balik, pujuk kita balik, tarik balik kita punya nafsu ni untuk balik pada dosa-dosa lama kita. Sebab tu taubat ni dia bukan makan sehari dua. Taubat ni kadang-kadang berpuluh-puluh tahun baru selesai. Ramai orang yang bertaubat berpuluh-puluh tahun. Sebab itulah Allah Ta'ala kasih pada orang yang selalu bertaubat, yang refresh bertaubat, yang sentiasa tajrid dengan taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala sangat kasih pada orang yang tawwabin, yang kerap bertaubat, yang selalu bertaubat, yang refresh taubat. Tak putus asa bertaubat. Ada dia. Jadi wasayaslawna sa'ira, selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Betul Allah Ta'ala tunjukkan api neraka ni. Bukan suruh kita takut pada api neraka sebenarnya. Kena takut pada Allah lah. Itu semua poin dia.
Bukan suruh kita takut neraka je. Sampai pasal takut neraka kita semayang. Rugilah juga kan. Patut semayang ni kerana Allah. Nak dapatkan rahmat Allah, nak dapatkan redha Allah. Bukan semata-mata kerana takut ke api neraka. Boleh takut ke api neraka. Itu makam rendah lah. Makam rendah. Makam yang lebih tinggi ni ialah orang yang beramal ataupun dia beramal semata-mata kerana Allah. Nakkan redha Allah, cinta Allah. Itu paling tinggi. Sama juga macam orang beramal nakkan syurga. Maknanya orang beramal dia nak syurga je. Dia tak nampak pun Allah. Dia nakkan syurga je. Orang begini macam orang kat dunia lah. Semua benda ada balasan duit. No money, no work. No money, no job. Itu tak bagus juga kan. Sebab itulah kalau nak bertaubat, mesti taubat kerana takutkan Allah. Bukan takutkan manusia, bukan takutkan neraka. Takutkan Allah. Kalaulah kita bertaubat, takut manusia, takut kejian manusia. Aku ni dah ikut Rasulullah lama, tiba-tiba buat dosa lagi. Terjerumus dengan wala'iyazbillah lah. Apa-apa kan dosa besar sebagainya. Rasa lemas banget. Dulu kaki usrah, dulu kaki tamrin, lepas tu terjebur balik. Dengan riba lah, terjebur dengan macam-macam. Kita rasa putus asa. Itu bahaya tu. Sebab taubat ni kita kena buat kerana Allah. Kerana takutkan Allah. Bukan kerana takutkan manusia. Kerana takut manusia, dia nak ditaubat balik. Takut orang cela, takut orang hentam dia. Itu tak sah taubat gitu. Begitu juga taubat orang yang dah tua kan. Dia taubat sebab dah tua. Dah tua ustaz, kita taubat je lah. Kerana dah tua dia taubat. Ini pun tak sah. Taubat tak sah ni sebab apa? Dia taubat kerana dah tua. Kalau tak tua, kita nak taubat. Itu yang jadi tak sah tu. Niat tu tak betul. Dia takdirkanlah umur dah 60, 70 lah. Macam habis kan dah 58 tahun ni. Dah 58 dah. Tiba-tiba tak tahulah dapat ubat kuat macam mana kan. Tiba-tiba makan ubat tu, rambut jadi hitam. Kan? Badan jadi kental balik. Kan? Kuat balik macam orang muda kan. Macam orang muda umur 35 tahun lah. Kan? Macam Aizat lah umur dia 35 tahun, 36 tahun kan. Maka tadi taubat sebab dah tua, tiba-tiba jadi muda balik. Bila dah muda, tak jadi taubat. Kan salah niat tu. Niat tu salah. Taubat mesti kerana takutkan Allah. Sebab nakkan redha Allah. Itu sepatutnya. Bukan kerana tu. Ataupun taubat kerana dah pencen. Kan ramai kan? Esok dah pencen, besok saya taubat lah ustaz. Datanglah masjid apa. Kerana dah pencen dia taubat. Sebab bila pencen ni, orang rumah biasa akan berlatih. Apalah awak dah tua-tua ni tak pergi masjid lagi, dah pencen dah apa-apa lagi. Kerana takutkan ataupun malah nak layan leteran orang rumah, maka pergilah masjid. Pergi masjid semata-mata kerana dah pencen. Pun taubat ni tak terima. Taubat mesti, antara rukun taubat mesti benar-benar menyesal. An-nadmu tu rukun taubat. Dan mesti kerana takutkan Allah. Itu. Baik, dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Artinya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Sebab itulah kalau dah termakan, contoh dulu dah termakan, tak peduli halal haram kan, tak peduli ada apa halal jakim ke, tak ada halal jakim main balon je. Sebab sedap kan, sebab suka sangat. Maka taubat. Taubat menyesal, tak mau buat lagi, dan baiki diri. Jangan tak baiki diri. Ada orang ditaubat kata aku taubat dah tapi tak sembahyang. Betul.
kena baiki diri, kena baiki sembahyang, kena baiki hidup. Barulah nama taubat. Dan meninggalkan semua yang sama taraf dengan apa dosa-dosa yang kita dah pernah buat. Jangan kita hanya taubat satu dosa je, itu salah. Taubatlah tak nak minum arak contohnya kan. Tapi yang sama dengan arak, judi dia buat lagi contohnya. Itu tak boleh lah. Dan dia mesti mengislah diri. Baiki sembahyang, balik pada Allah, banyakkan berdoa dan seumpamanya. Barulah nampak rupa orang taubat. Dan sabda Nabi SAW lagi, kullu lahmin nabata min suhbin fannara awla bih. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia dengan daging. Sebab itulah maknanya bila kita bertaubat, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dengan izin dia, dengan rahmat dia, maka barulah boleh masuk syurga. Sebab itulah ayat tu, hadis tu sebut la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Maknanya kalau taubat ada peluang masuk syurga. Kalau lah dalam hadis tu kata lan yadkhulul jannah, takkan sekali-kali masuk syurga. Berat kita. Tapi itulah, selalu ingatkan diri kita. Memang kita ni akan diuji. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita. Ada manusia kadang-kadang macam kita lah. Kadang-kadang diuji dengan futur, kita diuji dengan maksiat, kita diuji dengan dosa dan sebagainya. Itu ujian. Bedanya ujian daripada Allah, sesuatu yang kita tak mampu, yang kita bukan kita sengaja, bukan kita niat nak buat dosa. Maka bila ujian memang Allah Ta'ala nak tengok kita. Nak tengok macam mana hati kita, macam mana keimanan kita, macam mana ilmu yang daripada kita. Sebab itulah ada orang yang Allah Ta'ala uji dengan dosa. Bertahun-tahun buat dosa. Tapi akhirnya dia kembali pada Allah. Itu namanya taubat. Taubat maknanya kembali pada Allah. Sehingga dia benar-benar kembali pada Allah. Dan dia tak mengulangi dosa-dosa dia. Maka orang begini, ujian tu, dia berjaya melalui ujian. Sebab setiap ujian ni, apa saja ujian daripada Allah, dia mesti dia punya maqasid dia punya hasil natijah dia mesti dah balik pada Allah. Mesti dah makin dekat dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala uji kita dengan nikmat, dengan kekayaan, dengan harta, dengan macam-macam. Kalaulah kita berjaya melalui ujian nikmat tu, maknanya dengan nikmat tu kita makin dekat dengan Allah. Makin kuat sembahyang, makin tak tinggal sembahyang, makin jaga sembahyang awal waktu, jaga sembahyang berjemaah, banyak baca Quran, banyak bersedekah, maknanya dia makin dekat pada Allah. Itu maknanya dia berjaya. Harta yang dia kena uji itu tak dapat mengikat dia pun. Dunia tak dapat mengikat dia, syaitan tak dapat nak hasut dia. Maka dia berjaya dah. Begitu juga dengan ujian musibah. Ujian musibah ni, kemuncak dia pun mesti makin dekat dengan Allah. Maknanya kita kena jadi mangsa banjir, kena COVID sebagainya kan. Maknanya dengan ujian musibah tu kita makin dekat dengan Allah. Maka itu tanda kita berjaya menghadapi ujian. Tapi kalaulah ujian musibah ni dah kena COVID pun tak sembahyang lagi, itu beratlah. Mana fail lah dia. Orang begini sebenarnya wala'ayazubillah, bimbang-bimbang takut Allah Ta'ala uji dia memang nak jauhkan dia daripada dia. Nak jauhkan orang ni daripada Allah. Itu yang kita bimbang. Itulah kita hidup ni, hakikat hidup kita bahawa hidup itu ujian. Selagi kita hidup, itulah ujian. Hidup itu sendiri adalah ujian untuk kita sebenarnya. Kalau kita tak nak ujian, kena mati ya. Mati tak ada ujian. Cuma kena ujian dalam kubur juga. Ada juga fitnah dalam kubur. Fitnah kubur ada juga. Walaupun mati, jangan sangka mati senang lah. Bukan. Mati pun ada fitnah juga. Fitnah kubur. Iaitu malaikat muka dan nakir. Dan sabda Nabi SAW lagi, famanit taqa asyubhat faqad istabra'a lidinihi wa ardihi. Barang siapa yang memelihara dirinya daripada segala yang syubhat, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Dia nak membersihkan agama dan dirinya. Itu maksudnya.
orang yang memelihara diri daripada perkara syubhat. Kita dah bincang pada minggu lepas, syubhat ni benda-benda yang kita tak tahu, tak jelas halal ataupun haram. Maka kaedah dalam hadis Nabi menyebut, da' ma raibuka ila ma la raibuka. Tolaklah apa yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tak meragukan kamu. Itu lagi mudah. Mudah untuk kita melalui kehidupan ni. Apa yang kita ragu, tinggalkanlah. Banyak lagi benda yang tak meragukan. Salahnya kadang-kadang kita suka sangat benda tu, dah melekat, dah edik. Tak peduli dah ada cap jakim ke tak cap jakim kan, kita tak peduli. Itu yang jatuh pada benda syubhat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, yang kedua bahawasanya yang makan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim.